go out and play. I just dream all day. They don't know what's wrong with me, and I'm too shy to say it's my first love. What I'm dreaming of when I go to bed, when I lay my head upon my pillow. Don't know what to do, my first love. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Nazira binti Abdul Latif, A176555. Video yang saya buat ini adalah untuk memenuhi keperluan kursus kajian pelancongan SKAG 3173. Tempat pelancongan pilihan saya adalah Bandaraya Melaka. Jom! Okey, baiklah. Sekarang kita dah sampai di destinasi pertama kita, iaitu di Bandar Hilir, Melaka. Walaupun cuaca mendung dan keadaan di luar hujan, namun Bandar Hilir atau Bandaraya Melaka ini sentiasa dipenuhi dengan para pelancong, terutamanya para pelancong daripada luar negeri, negeri luar. Seperti yang semua sedia maklum, percutian di Melaka adalah sangat tidak lengkap jika kita tak sampai sendiri dekat Bandar Hilir Melaka ni. Sebab kita kena tengok sendiri seni bina bangunan dekat Bandar Hilir ni. Dekat sinilah terdapat beberapa bangunan tinggalan sejarah sewaktu penjajahan penjajah Portugis dan Belanda. Dan tinggalan sejarah tersebut adalah sangat popular di negeri Melaka. Terdapat 3 bangunan tinggalan sejarah yang sinonim di Bandar Hilir Melaka ini, iaitu Famosa, St. Paul Church dan juga State Size. Seperti yang kita nampak, bangunan St. Paul Church dan juga State Size adalah bersebelahan, manakala bangunan Famosa berada di belakang kedua-dua bangunan tersebut. So, ini adalah bangunan The State Size. Bangunan The State Size juga menjadi mercu tanda Melaka. Cukup ikonik. Pada tahun 1650, ia berfungsi sebagai penempatan rasmi Gubernur Belanda. Ia kemudian diubah suai menjadi beberapa 5 buah muzium, iaitu Muzium Sejarah dan Etnografi, Galeri Laksamana Cheng Ho, Muzium Sastera, Muzium Pemerintahan Demokrasi dan juga Muzium yang di-Pertua Negeri. Muzium-muzium ini mengumpulkan bahan sejarah penubuhan dan penjajahan Melaka sehingga mencapai kemerdekaan. Di hadapan The State Size terdapat sebuah menara jam yang sering menjadi tumpuan pelancong untuk bergambar. Malah di kawasan sekitarnya juga menempatkan perkhidmatan beca. Disebabkan keadaan di luar hujan, so saya tak sempat untuk pergi ke bangunan Famosa. Tapi saya nak juga cerita pasal Kota Famosa. Kalau kita dah sampai Melaka, Kota Famosa ni adalah tempat yang wajib untuk kita singgah. Kota Famosa ini adalah mercu tanda tinggalan Portugis yang sangat terkenal di Bandar Hilir ini. Ia dibina pada tahun 1511. Dan Kota Famosa merupakan kubu sementara Portugis untuk menangkis serangan. Sebenarnya banyak lagi kubu-kubu di kawasan Bukit St. Paul ni. Dan antara salah satunya adalah kubu ini. Seterusnya, destinasi kedua yang menarik yang terdapat di Bandar Hilir Melaka adalah River Cruise Melaka. Disebabkan keadaan di luar hujan, so River Cruise ini ditutup kepada para pengunjung. Sebenarnya keadaan dan view yang terdapat di River Cruise Melaka ini lebih kurang sama dengan keadaan dan view di Venice, Itali. Kalau kita dapat naik River Cruise ni, kita dapat tengok keadaan bangunan dan seni bina bangunan yang terdapat di kiri dan sepanjang Sungai Melaka ini. Lepas tu, kalau kita nak tengok dan menikmati view yang lebih cantik, pengunjung disarankan untuk menaiki River Cruise ini pada waktu malam. Hal ini kerana pada waktu malam terdapat banyak lampu-lampu dan merancakkan lagi pemandangan di sekitar River Cruise ini. Bukan itu saja, terdapat tempat menarik lain yang berada di Bandaraya Melaka, iaitu Muzium Samudra. Muzium Samudra ini merupakan replika kepada kapal Flor de la Mar milik Portugis yang telah karam 1511. Sedikit sejarah berkaitan kapal Flor de la Mar.
Kapal ini memuatkan harta berharga untuk dihantar kepada Raja Portugis, namun ia telah karam di Selat Melaka dan tidak pernah ditemui. Muzium ini menempatkan artifak dan susu galuh zaman kegemilangan Melaka suatu ketika dahulu. Destinasi lain yang menarik di Melaka adalah Menara Tameng Sari. Kalau kita dah sampai Melaka, kita wajib untuk menaiki menara yang berketinggian 110 meter ini. Bukan itu sahaja, pengunjung boleh menaiki menara ini dan melihat bandar bersejarah dari pandangan atas. Lebih menarik, ia berpusing dan membolehkan pengunjung menyaksikan keindahan Bandar Hilir secara 360 darjah. Seterusnya, terdapat 5 sebab kenapa kita perlu berkunjung ke Bandaraya Melaka. Yang pertama adalah kita dapat meningkatkan idea baru. Yang kedua pula, kita akan menjadi lebih berdikari. Ketiga, kita dapat mencuba dan merasai makanan yang sedap dan unik. Yang keempat ini adalah yang paling penting, di mana kita dapat mengurangkan tekanan. Yang kelima dan yang terakhir adalah kita dapat menyimpankan ianya sebagai kenangan. Okey, itu sahaja tempat menarik yang dapat saya tunjukkan. Sebelum tu, saya nak tunjuk satu video montaj sepanjang saya berada di Melaka. Apa lagi? Jomlah. Sekian, terima kasih. Bye.